Kita masuk topik berapa sudah? Topik 6.4. Topik berapa kelas? 6.4. Apa dia ada niat saja? Tamadun Rom. Oke kelas, lebih dahulu aku tengok gambar di depan. Gambar apa? Ada siapa yang tahu? Gambar apa dia? Gambar Colosseum. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai peningkatan seni bina dalam tamadun Rom, yaitu berkaitan dengan Colosseum salah satunya. Oke kelas, sebelum itu topik berapa kita sudah belajar? 6.3. Apa dia? Pengenalan dan lokasi perkembangan tamadun Rom. Oke dia kelas. Di mana dia perkembangan tamadun Rom? Yang punya lokasi? Mana? Lembah Latium berampiran dengan sungai Tiber. Oke, pandai. Oke, seterusnya. Tamadun Rom mengalami berapa zaman? 3. Yang pertama zaman apa? Raja. Yang kedua zaman Republik. Terusnya zaman Empire. Oke. Masyarakat dalam tamadun Rom dapat dikategorikan kepada 3 golongan, yaitu golongan apa? Patrician, plebeian, dan Catholic adalah golongan amal. Oke, pandai kelas. Oke, seterusnya kita lihat dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Kamu boleh lihat objektif pembelajaran untuk topik ini. Kita akan membincangkan peningkatan tamadun Rom dalam aspek seni bina. Kamu juga akan mengenali seni-seni bina yang terdapat dalam tamadun Rom. Seterusnya pengenalan. Oke, tamadun Rom ini terkenal kerana kepakarannya dalam bidang seni bina. Bangunan Rom didirikan memiliki ciri-ciri yang tersebut. Yang pertama apa dia? Padan bersaing sesat. Itu memiliki nilai estetika. Mempunyai kegunaan tertentu. Oke, antara perkembangan seni bina dalam tamadun Rom adalah aspek seni bina bangunan jalan raya, aliran air, dan tempat mandi awam. Oke, binaan dalam tamadun Rom memiliki ketahanan yang tinggi dan kekal sehingga ke hari ini, dan merupakan warisan warisan sejarah. Oke, seterusnya faktor yang mendorong perkembangan seni bina dalam tamadun Rom. Faktor pertama adalah daripada sokongan pentadbir. Melihat sini, sokongan pentadbir, yaitu Markus Vipsanius Agrippa. Masa sebelum mati, yaitu beliau merupakan menyokong kepada kegiatan seni bina di tamadun Rom. Sebelumnya adalah bantuan daripada kerajaan, yaitu dari segi keuangan. Tanpa bantuan keuangan tidak jadilah orang punya seni bina bangunan. Seterusnya adalah teknologi.
Nah, dalam teknologi ini, gabungan antara teknologi Yaneri dan Rom telah membuat membuatkan seni bina di Taman Rom mempunyai ciri-ciri khas seperti dalam aspek ketahanan dan nilai estetikanya. Samping itu juga pada zaman ini di Taman Rom telah menggunakan teknologi semen, yaitu menggunakan semen dalam seni bina bangunan. Oke, seterusnya adalah buruh. Dan tentu kalau tidak ada buruh, bangunan tidak akan jadi. Sebab buruh adalah aspek penting, yaitu hamba pada ketika itu. Seterusnya adalah sumbangan arsitek. Nah, di Taman Rom ini telah muncul arsitek yang sangat terkenal, yaitu siapa dia, Mas? Markus Vinicius. Merupakan arsitek yang sangat terkenal. Arsitek ini sangat penting ya, kelas sebelum membuat apa-apa bangunan. Sebab dia punya kerja ini membuat desain atau plan-plan bangunan. Yang last sekali adalah sistem pendidikan. Oke, sistem pendidikan yang praktikal telah melahirkan warga negara yang mahir dalam seni bina. Oke, seterusnya ciri-ciri pembinaan bangunan dalam Tamadun Rom. Oke, ciri-ciri pertama ya. Pertama merupakan gabungan teknik seni bina Yunani dan inovasi yang dilakukan oleh orang-orang Rom. Seterusnya adalah inovasi yang dilakukan oleh orang Rom adalah penggunaan bahan binaan yang baru dan reka bentuk yang kreatif. Oke, seterusnya teknik seni bina ini menyebabkan bangunan Taman Rom mempunyai ciri-ciri tersendiri dan kekal hingga ke hari ini. Seterusnya antara seni bina yang terkenal apa deh kelas? Kolosium, dan tembok pertahanan. Oke, pertama sekali kita lihat Kolosium. Oke, Kolosium merupakan lambang keagungan Tamadun Rom. Kenapa dia menjadi lambang keagungan? Karena dia menjadi tempat persembahan dan pertandingan berskala size besar, yaitu seperti acara gladiator. Selain itu, ia mempunyai ketinggian 50 meter, panjang, lebar 156 meter, dan luas keseluruhan kira-kira 2,5 hektar dengan kawasan arena seluas 85 meter kali 54 meter dan mampu memuatkan 50.000 orang. Terusnya terdapat 80 pintu masuk dan serta tempat duduk penonton yang dibina secara bertingkat-tingkat. Yang dibina dan dimulakan oleh Raja Vespasian pada tahun 72 Masehi dan diselesaikan oleh anaknya. Siapa deh kelas? Titus. Pada tahun. Oke, seterusnya kita tengok gambar Kolosium. Nah, ini dia kelas. Gambar Kolosium. Ini gambar waktu modern lama. Sekarang diambil bukan taman. Kamu boleh lihat. Ini dia rupa bentuk Kolosium. Nah, orang-orang zaman dulu kan. Dia punya desain begitu. Desain jadi sendiri. Oke, seterusnya adalah apa dia kelas? Pension. Oke. Pension ini adalah merupakan seni bina yang berkubah bersaiz besar di dunia dan digunakan sebagai tempat penyembahan dewa dan dewi oleh masyarakat Rom. Ianya dibina oleh Markus Vicinius Agrippa pada tahun 27 Masehi, tetapi telah musnah dan terbakar pada tahun 80 Masehi.
dan seterusnya ia telah dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 Masehi. Oke, ia dibina dengan mengambil gaya binaan zaman Yunani, terutamanya di bagian mana? Hadapan yang mempunyai tiang yang kukuh, atapnya pula diperbuat daripada kubah bersaiz besar, diameter 40 meter dan dindingnya dibina daripada batu bata yang dilepas dengan sedimen. Oke, manakala puncak pentun pula mempunyai ruang yang terbuka yang dikenali sebagai apa ya? Overall, ukuran 13 meter lebar dan membolehkan cahaya masuk menyinari ruangan tersebut. Oke, ini merupakan gambar Pantheon. Gambar. Oke kelas, seterusnya kita tengok amphitheater. Amphitheater merupakan kolosium mini ataupun mini kolosium. Sebuah gelanggang terbuka digunakan untuk membuat persembahan seni dan pertunjukan gladiator. Ingat kelas, amphitheater merupakan mini kolosium. Dia lebih kecil daripada kolosium. Ianya berbentuk lingkaran. Tahu nggak macam mana bentuk lingkaran? Tahu kan? Oke. Terdapat kira-kira 230 amphitheater yang dibina di seluruh Empire Rome dan mempunyai berbagai saiz dan bentuk serta kapasiti. Oke. Antara amphitheater yang terkenal ialah di El Dijem, Tunisia yang memuatkan seramai berapa dia kelas? Dan 20.000 orang di Eldes, Prancis. Yang menjadi bukti nyata tentang pengaruh dan cara hidup zaman ini yang menggemari aktiviti luar. Nah, ini dia gambar. Ini dia gambar amphitheater. Kan? Oke, seterusnya adalah aqueduct. Apa dia aqueduct, kelas? Merupakan sistem perancangan pengawalan air yang sistematik dan melambangkan apa dia? Kemitraan dan teknologi masyarakat Rome. Ianya berfungsi untuk membekalkan air ke rumah kediaman dan sekitar bandar Empire Rome. Oke, air juga disalurkan ke tempat mandi awam dan binaan-binaan utama di Rome, termasuklah Colosseum sewaktu ada acara gladiator berlangsung. Oke, aqueduct pertama dibina di Aqua Appia pada tahun 312 sebelum Masehi dengan panjangnya 16 km. Marcus Agrippa seorang putra Rom bertanggung jawab untuk membina aqueduct seperti Aqua Virgo yang dibina pada tahun 19 sebelum Masehi. Yang dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek sumber mutu air dan aliran air serta lokasinya. Aqueduct yang termasuk adalah mana dia? Kondukan di mana? Yang mempunyai 3 tingkat. Nah, seterusnya ini dia kelas gambar aqueduct. Dan jangan lupa macam rupa apa kelas? Macam rupa jembatan. Tapi dia punya fungsi untuk menyalurkan air. Oke, seterusnya adalah Jalan Raya Rome. Oke, ianya mula dibina pada tahun 500 sebelum Masehi untuk menghubungkan bandar-bandar utama bagi memudahkan pergerakan apa dia kelas? Pergerakan tentera sebagai sistem pengangkutan. Oke, ianya dibina secara berlapis-lapis menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil supaya tahan lama dan kuat menahan bebanan
pergerakan pasukan tentara. Oke, luasnya adalah 4 kaki, yaitu 1,3 meter. Tebalnya dan 20 kaki. Lebarnya. Oke, seterusnya terdapat batu tanda bagi menunjukkan jarak antara suatu kawasan dengan kawasan yang lain. Oke, longgar juga dibina di tepi jalan bagi menyalakan air bertakung di atas jalan raya. Nah, ini dia jalan raya dalam Tamadun Rom. Tengok depan jalan raya, nyari batu-batu. Kamu kena ingat, jalan di Tamadun Rom ada banyak. Ada banyak jalan, jadi ada banyak gambar. Boleh pilih, tapi dia sama saja. Nah, cuma tempat dia ada beda-beda sedikit. Kalau kamu tengok di buku teks, ya ada lain sedikit, tapi lebih kurang sama dia punya jalan. Oke, seterusnya adalah tembok pertahanan. Oke, tembok pertahanan adalah untuk melindungi Tamadun Rom daripada serangan musuh dan juga menjadi pemisah antara kawasan yang terletak di kekuasaan Rom dan bukan wilayah Rom. Oke, seni bina membina tembok bermula pada 100 Masehi. Hanya menggunakan batu yang disusun memanjang serta mencapai ketinggian hingga 5 meter tinggi. Oke, terdapat beberapa kubuk kecil atau lebih dikenali mile castle dalam jarak ke batu, yaitu 1,6 kilometer bagi setiap untuk menempatkan tentara bagi mengawal tembok tersebut. Oke, di sepanjang tembok itu dia ada kubuk kecil untuk menempatkan tentara bagi mengawal tembok tersebut. Oke, terusnya tembok yang terkenal adalah tembok Adrian di Britain yang dibina pada tahun 122 Masehi oleh dan mempunyai 117 cm panjang dan 5 meter tinggi. Memang tinggi. Sebab dia tembokkan untuk menangkis ancaman serangan musuh. Kalau rendah tenanglah musuh tinggi panjat. Kalau tinggi musuh boleh panjat juga, tapi lambat dan sempat yang terlebih di mana jatuh. Nah, ini dia tembok pertahanan. Ini fire rock. Ada kan? Nah, dia punya tinggi deh, 5 meter dia punya tinggi. Dia punya panjang. Oke, yang lain kali adalah tempat mandi awam. Oke, masyarakat di Tamadun Rom sangat percaya terhadap mandi karena ianya untuk tujuan kebersihan serta kesehatan bagi melambangkan kehidupan yang bertamadun. Oke, terusnya ianya juga dibina bagi memenuhi tersebut. Siapa yang ingin menggunakannya akan dikenakan bayaran tertentu. Ianya dilengkapi dengan berbagai kemudahan asas seperti tanah, mandi, ruangan untuk mengurus, perpustakaan, dan tempat bersenam. Oke, ianya mempunyai tempat berasingan juga, yaitu air mandi air panas, sejuk, suap, dan beruap. Oke, tempat mandi yang terkenal di mana dia? Yang didirikan pada abad ketiga Masehi oleh Maharaja Kalkala. Dia boleh memuatkan sehingga berapa? 1.500 orang pada satu masa. Ini dia merupakan gambaran
tempat mandi awam. Gambar tempat mandi awam di tempat ini. Nampak kan Filipina? Saya untuk Oke kelas. Oke, tamat untuk TP hari ini. Saya akan bagi kamu kerja berkumpulan. Oke, kerja berkumpulan. Itu akan bagi kamu kepada 6 kumpulan. Oke, boleh kelas? Itu bagi kamu kepada 6 kumpulan. Oke, saya akan tentukan. Kumpulan pertama. Oke, kumpulan pertama. Oke, ini apa? Tadi mana kumpulan 1? Kumpulan 2? Kumpulan 3? Kumpulan 3? Kumpulan 4? 4? Kumpulan 5? Kumpulan 6? Oke, bergerak kepada kumpulan masing-masing. Oke, kelas tengok tajuk kamu di depan ya. Oke, untuk kumpulan boleh ambil kertas di depan. Oke, kelas, ingat kelas. Oke, setiap kumpulan ada tajuk masing-masing. Hanya Oke, kelas kumpulan 6 tempat mandi awam. Oke. Siapa memerlukan waktu pen silakan depan. Siapa yang memerlukan waktu pen? Oke, kelas minggu pagi masa 15 menit. Iya.
Wih,
dapat. Polisi kita keluar. Apa betul? Ada cembok
Dapat 30 guys. Tempat mandi awam, tempat mandi, isinya kalau tidak ini tempat mandi awam, dilengkapi dengan berbagai kemudahan, tanda, terus dan ini tulis ini. Oke, tulis cirinya apa? Cirinya itu dia punya pengenalan tinggi, contoh tempat, tiga ciri sampai yang mana? Tulis ya apa? Tidak marah aja kalau kamu salah. Tulis terus jadi pun tidak masalah. Dia ini. Iya.
Dengan terus ikut tanda ruang mandi itu tidak gunanya. Tidak masalah, tidak masalah. Kamu tulis itu. Nanti kamu tulis di kelas. Mana di mana kamu itu? Data sini kan. Kembali kepada jawab dan dilengkapi oke tanda mandi apa semua sini gitu. Mungkin oke, kelas 1 menit lagi. Oke, tidak apa, jadi nanti bagi peluang dan grup yang siap. Oke, kelas siap. Bagaimana kumpulan yang siap? Ya, pilih nanti. Galang sebelum
tulisannya tulisan bagi perhatian dan kawan. Bagi perhatian dan punya kawan. tempat mandi Ciri-ciri Kumpulan 3 boleh melakukan. ciri-ciri tempat mandi. Assalamualaikum. paling bawah tuh paling bawah Sejahtera. Kali daripada kumpulan tiga ini gender. Oke, bisa daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kumpulan mana? Oke, kumpulan 4. Oke, kumpulan 4 boleh ke depan. apa cuk Oke, yang lain berkumpulan dengan kawan kamu. Yang lain boleh bagi kumpulan dengan kawan kamu. Oke, boleh bukan di belakang depan. Oke, kumpulan 5. Oke, boleh keluar kumpulan 5. Oke, yang lain boleh beri perhatian pada kawan mampu daripada kumpulan 5. Oke, yang lain boleh senyap. Oke, kumpulan 5 boleh teruskan. Tentang jalan raya Rock. Ciri-ciri yang pertama tentang jalan raya Rock ialah jalan raya tersebut dibina secara berlapis-lapis dengan menggunakan batu besar, batu kecil, dan batu kerikil supaya tahan dan kuat menahan beban.
presiden ng sino gusto dito? Kalau kita ini melawan masalahnya kamu masih belum berapa ya? Oke, boleh dibuka kepada kumpulan. Kita dan negara. Oke, yang lain bagi tumpuan dan kumpulan satu. Oke, yang lain bagi tumpuan dan bagi tumpuan. Oke, bagi tumpukan kepada kumpulan satu. Kumpulan seterusnya. Kami juga. Oke, mantap. Ini kado. Oke, kumpulan 5 boleh teruskan. Seterusnya ialah isi penting. Pertama, orang dong percaya jangan penting kebersihan. Kedua ialah kesehatan mental dan masyarakat. Kehidupan bertamadun. Ketiga, didirikan pada abad ketiga Masehi. Sekian. Oke, bagi tumpukan kepada kumpulan 5. Oke, yang lain bernama. Terima kasih.
kesepahaman. Oke, boleh tengok depan kelas. Oke, tengok depan. Nah, ini dia kuis. Oke, kuisnya adalah nyatakan faktor-faktor yang mendorong kemajuan tamadun dalam Filipina. Oke, yang pertama apa dia kak? Kemajuan. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Teknologi betul, teknologi. Oke. Oke, yang kedua. Apa dia? Dasar Dasar. Apa dia kelas dasar apa? dasar ekonomi. Dasar pendidikan. Apa dia? Dasar pendidikan. Dasar. Oke, terusnya apa dia kak? Yang penting. Guru apa? Guru apa? Guru apa dia? Guru. Oke. Apa dia kelas? Oke, satu jawaban. Apa? Medik. Oke, terusnya sumber. Keuangan. Sumber keuangan. Oke, terusnya apa lagi? Sumber apa? Sumber. Oke, terusnya apa dia? Arsitek seni Hah? bidang. Apa dia? Bidang seni bidang. Terusnya? Boleh tingkatan? Teknologi. Oke, kita lihat dia punya jawaban. Oke, yang pertama teknologi, kedua Kerajaan. kerajaan, yang ketiga yang keempat Keuangan. terusnya Alam. betul Kepakaran. dan Kemajuan. Oke, tampaknya boleh dikatakan kamu paham, tapi ada setengah yang masih kurang paham. Oleh itu, bacakan nanti ulang kaji di rumah. Oke, kelas. Oke. Bagi keseluruhan, saya nampak kamu mempunyai kerjasama yang baik antara kumpulan dan setiap kumpulan mengembangkan dengan baik dan kerja kamu kreatif dan cantik. Oke. Oke, lain kali kita tengok kesimpulan. Kesimpulan kepada topik yang kita sudah belajar. Oke. Seni Binarum telah memberi sumbangan yang penting kepada sejarah dunia, bukan hanya pada Eropa, tetapi kepada Seluruh dunia. Oke. Upaya mereka mencipta bangunan hebat berfungsi sebagai instrumen politik yang memberikan asas kepada pembinaan badan-badan pada Oke, terusnya adalah legasi seni Binarum terus dipraktikkan dalam hari ini. Oke, kelas tamat kelas kita pada hari ini. Oke, kelas. Terima kasih. Wabillahi wa amin.